Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran ibadat darjah 4. Tajuk Taharah lagi yang pertama, tapi volume yang kedua ataupun siri yang kedua. Bersama saya lagi, Ustaz Ahmad Saifuddin bin Qasim. Sebelum kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah untuk kita lebih memahami dan lebih diberkati pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita teruskan. Hari ini kita akan sambung pelajaran yang pertama, Taharah. Kadar 2 kolah. Jika sebelum ni kita dah mempelajari jenis-jenis air, tapi hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan kadar 2 kolah. Jika mengikut timbangan, kadar 2 kolah lebih kurang ataupun hampir lebih kurang bersamaan dengan 270 liter. Ini dia punya gambaran. Info ataupun maklumat, hukum air 2 kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Jika tengok di sebelah kanan gambar ini, ada binatang. Sememangnya dia berendam di dalam tempat takungan air. Jadi air ini sudah najis. Sama juga di sebelah kiri ada terdapat lembu yang termasuk dalam perigi. Jadi air di dalam perigi itu adalah najis. Kita teruskan lagi. Ini adalah gambaran tin. Ada 13 tin. Ada 13 tin dan satu tin lebih kurang hampir bersamaan dengan 21 liter air. Ataupun 21 liter lah. Dia punya dalamnya ni isi air, boleh isi air lebih kurang 21 liter. Jadi 13 tin ni darabkan dengan 21 liter, lebih kurang hampir 273 liter. Kalau tadi adalah 270 liter bersamaan dengan 2 kolah. Tapi ini hampir sama, 13 tin lebih kurang hampir sama bersamaan dengan 2 kolah juga. Itu dia punya gambaran. Okey, kita teruskan lagi dengan kadar 2 kolah. Ada kolah yang berbentuk 4 segi, ada yang 3 segi, ada yang bulat dan bermacam-macam lagi. Jadi hari ini kita tengok yang 4 segi. Bagi tempat 4 persegi, tempat 4 persegi kolah ni, iaitu 1/4 hasta panjang, lebar dan dalam, ataupun lebih kurang 60 cm lebar, 60 cm panjang dan 60 cm dalam. Ini lebih kurang hampir bersamaan dengan kadar 2 kolah bagi bentuk 4 segi. Kita teruskan lagi dengan kadar 2 kolah berbentuk bulat. Bagi ukuran bulat, luas mukanya 1 hasta dan dalamnya 2/1/2 hasta. Lilitan bulatnya 3/1/7 hasta ataupun 50 cm ukur lilit dan 120 cm dalam. Itu kadar 2 kolah bagi bentuk bulat. Bagi kadar 2 kolah yang berbentuk segitiga, 3 persegi, lebih kurang macam ini. Bagi tempat 3 persegi, ukuran lebar dan panjang ialah 1/1/2 hasta. Manakala ukuran dalamnya ialah 2 hasta. Ini lebih kurang.
barulah kita masuk pada menyucikan kulit. Apa yang dimaksudkan dengan menyucikan kulit? Menyucikan kulit bermaksud menyucikan kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak. Kulit tersebut boleh menjadi suci apabila disamak. Apabila binatang itu sama ada boleh dimakan atau tidak, boleh digunakan sekiranya sudah disucikan. Contoh macam harimau. Harimau kita tidak boleh makan. Tetapi apabila dah disamak, dah dibersihkan dan dibuat macam wallet ataupun beg duit ni, bolehlah digunakan. Tetapi ada binatang yang kita tidak boleh gunakan. Nanti kita tengok kulit binatang apa yang tidak boleh digunakan. Cara menyucikan kulit. Macam mana nak menyucikan kulit ataupun menyamak? Menghilangkan darah. Yang pertama, mesti hilangkan darah pada kulit tersebut. Daging yang terdapat pada kulit mesti dibuang. Dan semua yang melekat pada kulit yang boleh membusukkan. Apa-apa yang terlekat pada kulit mesti buang. Sebab kalau tidak dibuang akan membusukkan jika tidak buang. Dengan sesuatu rasa tajam. Mestilah dengan sesuatu benda yang tajam ataupun keras. Atau kelat seperti tawas, ni tawas. Atau buah manjakani. Dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tai burung merpati. Mesti dibuang. Dengan sesuatu atau rasa tajam. Maksudnya mestilah dibuang dengan sebersih-bersihnya. Okey, seterusnya. Kulit binatang yang tidak boleh disamak. Kita dapat tahu inilah kulit binatang ataupun binatang ni memang kita tak boleh makan. Haram. Dan tidak suci pun. Dan kulitnya pun sama. Apa yang terdapat pada binatang ni memang tidak boleh digunakan. Keterangannya. Anjing, babi atau kacukan keduanya dengan binatang yang halal. Kalau dikacukkan dengan binatang yang halal, tetap binatang halal itu tidak boleh digunakan. Termasuk kulit, daging dan sebagainya. Nombor 2. Bulu. Bulu tak boleh. Tulang, kuku, tanduk daripada bangkai adalah najis. Tidak suci walaupun disamak. Sememangnya tidak boleh digunakan dan tidak boleh disamak. Sekalipun dah disamak pun tetap haram. Setakat ini saja pelajaran kita untuk tajuk taharah, volume yang kedua ataupun siri yang kedua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Kita tawakufkan ataupun tangguhkan pelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.